Akhirnya apa dia? Ujung minggu ni sebenarnya Ivan dengan Tazim dah ada program dah nak ke Melaka, MITC Melaka. Memang saya dah blok tarikh tu untuk ke Melaka. Tak boleh lepaskan peluang. Kenapa? Bakal berlangsungnya antara pameran keusahawanan tahunan terbesar yang menghimpunkan produk-produk dan juga perkhidmatan daripada para usahawan dari seluruh Malaysia. Showcase SDSI, satu daerah, satu industri. Seronok kalau saya berkesempatan ke luar negara pun saya akan pergi ke pasar raya cuba cari produk-produk Malaysia. Kalau jumpa kerepek Malaysia tu, wah. Walaupun dia harga di luar negara, kita bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Ivan. Ya, Datuk Muhammad Aslan. Datuk, apa khabar? Apa khabar, Datuk? Selamat pagi Malaysia. Ya, selamat pagi. Tasnim dan juga Ivan. Terima kasih kerana memberikan peluang pada saya untuk ke udara secara langsung pada pagi ini tentang satu daerah, satu industri. Perkataan industri di situ adalah mewakili kementerian kami, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Itu sebab kementerian kami terlibat dalam satu daerah, satu industri ini bersama dengan KKLW, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, bersama dengan Kementerian Pertanian, Industri Asas Tani, bersama dengan Kementerian Pelancongan dan juga ICU, Implementation Coordination Unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Itulah antara agensi yang terlibat, tetapi MITI menjadi kepala dalam urusan SDSI ini. Baik. Showcase ini semakin besar penganjurannya. Ini kali edisi yang ke-11 untuk tahun 2016. Tahun sudah kabarnya ratusan ribu yang menyerbu Showcase SDSI ini. Jadi di Melaka kali ini apa kelainan dan juga produk yang mungkin boleh kita tonjolkan, tampilkan, Datuk? Daripada kita hadir himpunan yang tak berfaedah, macam hari Sabtu baru lepas ni, baik kita datang ke himpunan yang berfaedah. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ini, pukul 10 pagi hingga 10 malam di MITC Air Keroh Melaka. Dah 11 tahun di situ. Kita akan mempamerkan lebih kurang 500 booth pameran. Kemudian bila masuk je ke pameran itu, kita akan nampak sebagaimana yang kita lihat di kaca TV sekarang ini. Antaranya ialah pavilion negeri-negeri daripada Perlis sampailah ke Sabah. Ivan orang mana? Saya Kelantan. Tasnim? Kuala Lumpur. Ya. Kemudian kita juga ada menu Malaysia. Menu Malaysia, ya. Menu Malaysia ni khas tempat di mana kita ada produk-produk makanan signature dish setiap negeri. Bawah satu bumbung. Bawah satu bumbung. Sebagai contoh, Kelantan nasi kerabu, Terengganu nasi dagang. Kuala Lumpur ni apa benda ya? Kuala Lumpur ni nasi lemak lah, betul tak? Nasi lemak macam-macam besi ada. Kemudian Johor mi Bandung, kacang pol. Tadi saya diberitahu oleh pegawai saya tentang makanan-makanan itu sebagai contoh. Laksa dan lain-lain lah daripada negeri yang berkaitan. Sarawak, mi kolok. Mi kolok. Baik, Datuk, kalau boleh kita kongsikan sini, difahamkan penglibatan daripada lebih 500 usahawan dan produk-produk yang akan diketengahkan. Ini merupakan satu platform terbaik buat mereka juga untuk mempromosikan produk-produk yang ada dan juga secara keseluruhan membantu para usahawan ini sendiri meningkatkan ekonomi dan macam-macam lagi. Dari segi objektif dan matlamatnya sendiri bagaimana, Datuk? Ya, kita ingin mewujudkan satu daerah, satu industri ini lama dah. Kemudian daripada rumusan di bawah yang lebih kecil daripada satu daerah, satu industri itu dah satu kampung, satu produk. Yang lebih kecil daripada satu kampung, satu produk itu ialah satu keluarga, satu usahawan. Itu adalah kaedah bagaimana kita nak wujudkan lebih ramai usahawan dalam negara kita. Kemudian bukan sahaja usahawan itu mempamerkan produk mereka. Sama ada produk kraftangan, kesihatan, kecantikan, produk makanan dan juga minuman. Begitu juga produk kraftangan, ya. Ia juga memasarkan produk itu di peringkat nasional dan juga internasional. Sebagai contoh peringkat nasional, ada apa yang kita panggil sebagai hypermarket ni membeli produk usahawan yang ada di situ. Ini satu peluang yang amat menarik. Bererti Tesco ada di situ, Maiden di situ, UO ada di situ, Lulu ada di situ. Ada masuk juga Pos Malaysia, Ramli sekarang dah ada hypermarket, ada 50 ke akan membeli produk daripada usahawan tempatan yang ada di situ. Tetapi mereka kena ada sijil halal, mereka ada sijil mesti Kementerian Kesihatan, mereka ada barcode untuk segala produk-produk mereka. Yang menarik satu lagi ialah
pembeli daripada luar negara datang. Tu nak dengar tu. Itu dia. Tahun lepas 110 juta ringgit dibeli oleh pembeli-pembeli pada luar negara yang akan datang ini pada hari Khamis dan Jumaat di Pine Hotel Melaka. Kita aturkan beberapa ratus syarikat Malaysia untuk berjumpa dengan berpuluh syarikat daripada luar negara, daripada Hong Kong, daripada China, daripada Jepun, daripada Arab Saudi, daripada Timur Tengah, daripada negara ASEAN. Mereka datang, kita bagi tempat tinggal, tiket mereka sendiri. Usahawan-usahawan luar negara ini membeli barangan tempatan Malaysia yang ada kualiti ekspor. Jadi hypermarket Malaysia membeli produk usahawan dan daripada luar negara juga membeli produk usahawan. Itu yang dinamakan sebagai dari Malaysia ke pesada dunia. Itu dia punya tema. Dan itu padanan perniagaan yang dilakukan antara usaha MITI. Kriteria dari segi pemilihan produk tu bagaimana? Ada dari kualitinya, adakah MITI buat tapisan? Sebab produk memang banyak di pasar. Dia kita ada jawatankuasa peringkat daerah dan negeri yang memilih usahawan-usahawan untuk kita pamerkan ini. Kita bukan main ambil sembrono yang tidak ada kualiti. Pertama, produk dia mesti ada kualiti. Yang kedua, produk dia mesti dibuat sendirilah. Dia bukan import barangan daripada luar, lepas itu dijenama semula. Itu tak tak boleh. Seterusnya dia melibatkan masyarakat setempat. Katalah dia ada IKS di sebelah rumah dia dengan teratur apa semua. Lepas itu barangan dia berkualiti, sama ada produk makanan, minuman, produk kesihatan, kraftangan apa semua. Satu lagi ialah dia memberi sumber pekerjaan kepada penduduk setempat di sekitar IKS yang dia buat di kawasan kampung dia ataupun kawasan pekan dia ataupun kawasan taman dia. Jadi ini di antara kriteria untuk masuk dalam SDSI ini. Baik, dan saya kira waktu dianjurkan program ni cukup sesuai. Kenapa? Cuti sekolah, hujung minggu. Tapi yang penting orang nak tahu, orang ramai yang tengah menonton ni nak tahu apa pengisiannya dan manfaat untuk orang ramai. Apa yang diorang dapat ni? Dapat beli macam-macam, tapi difahamkan juga ada macam-macam kejutan yang disediakan. Datuk, ya, tentu kejutan ya. Selalunya cabutan bertuah mesti ada. Barangan elektrik. Ini kejutan bertuah ni daripada hari Khamis sampai hari Ahad. Barangan elektrik, basikal. Lepas basikal, apa lagi yang lebih besar pada basikal? Motosikal. Apa lagi yang lebih besar pada motosikal? Kereta. Ada lagi yang lebih besar daripada kereta apa? Supaya saya jangan salah sebut. Kereta Proton Saga Premium. Wah. Ada lagi besar pada tu, Tok? Kurang besar sikit, pakej pelancongan RM8,000. Wah, itu menarik tu. Itu antaranya. Tapi kita datang ke situ, kita dapat ilmu. Kerana ada apa yang dipanggil sebagai seminar keusahawanan. Agensi-agensi kami bersama dengan kami, siapakah agensi MITI? Matrade, Maida, SME Corp, SME Bank, MPC, Productivity Corporation, Halal Development Corporation, MAI, Malaysia Automotive Institute. Kami bersama MIDF satu lagi untuk memberikan taklimat-taklimat seminar-seminar keusahawanan bersama agensi-agensi yang lain juga yang selalu memberikan bantuan kepada usahawan-usahawan. Kita ada seminar keusahawanan. Sentiasa dijalankan ketika 4 hari itu. Satu lagi ialah klinik. Usahawan pun kena masuk klinik Tasnim. Katalah dia sukar mendapat pinjaman. Jadi dia nak tahu macam mana cara nak mendapat pinjaman. Kemudian dia sukar untuk memasarkan produk yang dia dah ada. Maka dia nak tahu macam mana. Jadi kita sediakan klinik keusahawanan. Berarti pergi ke situ, dapat ilmu, pergi ke situ untuk memperbaiki perniagaan, pergi ke SDSI di MITC Melaka Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ini 10 pagi hingga 10 malam ini kita boleh dapat jaringan perniagaan, jaringan perniagaan. Jumpa kawan-kawan usahawan daripada Kelantan, daripada Perlis, daripada Sabah, daripada Sarawak, berkumpul di situ, daripada Johor, daripada Pontian. Pontian special sikit. Kenapa special sikit tu? Kami bawa 4 buah bas.
Istimewa tu. 4 buat bas. Ya, kawasan saya sendirilah. Saya rasa kawasan yang paling banyak sekali bawa bas Pontian. Supaya orang Pontian ni dia belajar. Kami ada usaha satu kampung satu produk. Satu kampung satu produk ini idea daripada Jepun, kemudian dilaksana juga di Thailand, di Cambodia. Di Jepun memang dah lama. Satu lagi di Thailand tu dipanggil OTOP, One Tambun One Product. Jepun, Cambodia dan juga Thailand ni akan hadir sebagai juga pempamer antarabangsa. Mereka akan membawa produk-produk mereka untuk tunjukkan pada kita bagaimana cara untuk kita membuat produk-produk yang berkualiti hingga ke tahap ekspor. Itu yang kita harapkan daripada SDSI ini. Jadi apa yang kita dapat? Ilmu dia dapat, cabutan bertuah mungkin dapat kawan-kawan dan rangkaian, kemudian dapat melihat sendiri produk-produk yang beri motivasi pada kita. Satu lagi dapat makan. Dan untuk kanak-kanak pula? Wah, ada macam-macam, ada Upin Ipin lah, ada pertandingan melukis lah, karaoke pun ada, macam-macam ada lah. Boleh kita kata one stop center. Dia kadang-kadang mencetuskan inspirasi juga. Kalau kita rasa produk kita tu dah cukup bagus dari segi penjenamaannya, dari segi pembungkusannya, tapi bila dah ramai-ramai tu kita tengok orang lain macam mungkin ke arah itu lebih baik, boleh buat penambahbaikan itu kepada usahawan, khususnya usahawan Bumiputra juga. Itu antara agenda nasional yang mungkin disokong oleh pihak Kementerian Datuk untuk Kita dah lama nak menghidupkan usahawan ini. Terutama yang Bumiputra patut belajar pada usahawan masyarakat Cina yang telah berjaya bertapak lama. Itu kita kena belajar antara satu sama lain bagaimana masyarakat Cina dengan gigih, ada kedai di semua tempat, ada perniagaan pelbagai produk, ada ekspor pelbagai negara. Jadi kita belajar daripada masyarakat Cina yang sudah bertapak. Daripada 645,000 tak senang, 645,000 PKS, perusahaan kecil sederhana di Malaysia ni, Bumiputra baru 37%. Daripada 100 PKS perusahaan kecil sederhana tu 37 saja Bumiputra. Kemudian satu lagi, daripada 100 syarikat yang 37% lebih kurang 200,000 tu, pada 100 syarikat Bumiputra tu 88% mikro. Mikro, apabila kita sebut SME, Small Medium Enterprises, perusahaan kecil sederhana, yang ini tak masuk pun, semacam tak masuk dalam SME sebab dia mikro. Mikro, small, medium. Mikro, kecil, sederhana. Jadi begitu banyak lagi lah usaha Bumiputra ini perlu ditingkatkan. Itu sebab SDSI ini salah satu kaedah yang terbaik. Dan difahamkan juga antara lain akan dianjurkan pertandingan SDSI. Siapakah produk yang terbaik dari segi kraft tangan, produk terbaik dari segi homestay, produk terbaik kesihatan dan juga kecantikan, produk terbaik makanan dan minuman, kemudian produk terbaik keseluruhan, pavilion dan sebagainya negeri mana. Jadi itu ada pertandingan antara sesama pempamer yang ada di situ. Tapi kalaupun kita tidak terpilih untuk mempamerkan barangan, kita datang jugalah. Kita datang, kita bawa kad banyak-banyak kan kad business card kita, kemudian kita cari daripada masuk daripada Perlis sampai ke Sabah tu, masuk satu-satu. Setiap pavilion negeri tu ada macam-macam usahawan dalamnya. Kemudian kita pergi juga pavilion MNC. Satu lagi ni. Ini satu lagi pembaharuan. Kita jemput Coca-Cola, Nestle, Infineon, Honda, antara syarikat-syarikat utama dalam negara kita, untuk membantu usahawan-usahawan dari segi program vendor misalnya. Satu lagi ada satu kumpulan Felda. Ini dia. Felda akan membawa segala usahawan-usahawan dia yang utama masuk dalam satu pavilion yang besar untuk bersama kita juga dalam ni. Tak boleh jadi ni Ivan, kita kena pergi juga ni. Agensi-agensi yang terlibat pun, ICU, MITI, KKLW, MOA, semua ada juga dia punya pavilion untuk mereka mempamer, bukan hanya mempamer produk tapi juga memberi khidmat nasihat. Atau khidmat ataupun peranan MITI sebenarnya untuk memasarkan produk-produk ini ke peringkat antarabangsa, itu lebih kepada tumpuan. Itu bagaimana kalau
nak elakkan daripada berlaku pertindihan dengan kementerian ataupun agensi-agensi lain dari segi peranan ke arah itu, ataupun Datuk melihat itu satu kerjasama yang paling strategik? Kita panggil kerjasama NBOS, National Blue Ocean Strategy, iaitu dia merentas pelbagai kementerian apabila kita nak wujudkan usahawan, apabila kita nak wujudkan produk dan juga perkilangan, kita nak wujudkan industri yang lebih daripada pelbagai sudut, ya, kawasan industri. Di kawasan industri bukan hanya kawasan perindustrian sedia ada, tapi kawasan industri di kawasan kampung, kawasan pedalaman, kawasan yang kurang membangun, dipanggil less developed areas, LDA itu. Kita perlu ada satu usaha yang bersepadu. Namun dari sudut memasarkan di peringkat antarabangsa, memang tanggungjawab MITI adalah yang utamalah melalui Matrade. Satu lagi perkara penting yang saya nak sebut dalam SDSI ini ialah peranan e-commerce, e-dagang ataupun the digital economy ataupun bisnes online atau niaga atas talian. Ini semua bawa maksud yang serupa, ya. Kita nak menjualkan produk kita di platform internet. Yang kita tahu alam cyber, alam maya ni adalah satu ruangan yang cukup hebat. Kalau kita tengok eBay, tengok Amazon.com, tengok Alibaba.com, siapa-siapa yang ada handphone canggih sekarang, cuba type www.alibaba.com. Dia ada 16 bahasa yang berbeza termasuk Indonesia, Malaysia. Lepas tu kita boleh search apa sahaja barangan yang kita nak beli, daripada pakaian, daripada produk rumah, daripada kesihatan, daripada produk makanan, hingga budu pun Ivan ada dalam alibaba.com. Ini dahsyatnya tu. Jadi Jack Ma ni, Perdana Menteri baru ni datang ke China, jadi penasihat kita pada digital economy. Daripada 1,300 juta orang penduduk dalam negara China itu, Jack Ma yang ada alibaba.com ni adalah orang nombor 2 paling kaya dalam negara 1,300 juta penduduk tu. Bayangkan. Apabila saya pernah sebut hari itu kita perlu ada usaha sampingan, ya, maka diorang marah saya lah, #2 kerja lah apa semua ni. Tapi baru-baru ni ada 3,000 orang dikumpulkan oleh MDEC, dirasmi oleh Perdana Menteri, iaitu melalui program e-usahawan dan e-rezeki. Mereka gembira dapat bertemu dengan saya bahawa saya memberikan satu pandangan yang tepat rupa-rupanya, bahawa kita kena masuk dalam bisnes online, dalam e-dagang, dalam e-commerce, supaya kita boleh menjual barangan dengan kos yang lebih mudah, kos yang lebih murah. Tak perlu ada premis perniagaan yang mahal, sewa, kena beli dan sebagainya. Tapi kita di kawasan rumah kita sendiri ada store yang tertentu, kemudian kita jual. Jual apa? Baju mengguna Instagram. Handbag itu mengguna. pun boleh kaya lah tu. Ya, tu apa ni, segala benda lah kita boleh jual, kasut, perabot, entah apa, segalanya boleh dijual menggunakan platform internet ni. Hebat. Trend dalam SDSI kita tumpukan dalam e-commerce, e-dagang. Tumpuan diberi. Baik. Dan pastinya di SDSI nanti kepada usahawan mungkin juga kalau ingin berjinak-jinak dengan e-commerce ini, e-dagang ini boleh berkunjung dan dapatkan khidmat nasihat di sana. MDEC akan ada di sana. MDEC dan Malaysia Digital Economic Corporation dia akan. Dan pelbagai agensi yang terlibat yang akan bantu usahawan ini. Baik, kita ke belakang lah. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Habis masih dah? Habis dah kita. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita ke MITC 24 hingga 27 November. MITC, Melaka International Trade and Convention Center di Air Keroh. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ini. 10 pagi, 10 malam. Bawa anak, isteri, suami, kawan-kawan. Pergi jangan tak pergi. Boleh berbelanja dengan harga yang murah, ya, harga yang patut di situ. Pelbagai jenis barang. Kemudian manalah tahu kita bertuah balik, boleh bawa kereta, motor, basikal, barang-barang elektrik, pakej pelancongan 8,000 dan segala perkara lain. Ilmu, khidmat, nasihat dan rangkaian jadi usahawan. Ya, rugi kalau kita tak tak berkunjung ke showcase SDSI di Melaka hujung minggu ini. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Ahmad Maslan. Baik, kita berhenti rehat sebentar. Banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Showcase Satu Daerah Satu Industri peringkat nasional 2016 di MITC Melaka. Program pembangunan keusahawanan, pameran dan jualan produk SDSI, Menu Malaysia, program keceriaan seisi keluarga 24 hingga 27 November.
Selamat pagi Malaysia.